orang yang tak bertanding, Ya. tapi dia tolong kempen untuk orang lain atau Ya, itulah macam KJ buat sekarang ni. dia tolong bantai orang calon-calon lain ke atau macam mana? Itulah macam apa yang KJ buat sekarang ni, dia menyerang, dia bukan orang UMNO. Dia bukan orang UMNO, tapi bila dia turun, dia jumpa dengan orang muda dan sebagainya, dia berkempen untuk menjatuhkan, dalam arti katalah, geng-geng yang pro kepada presiden. Betul tak? Yang ini mungkin jawatan kuasa disiplin parti. Sebab kalau ada salah laku, kalau ada salah laku, ianya mesti dirujuk bukan kepada jawatan kuasa pemilihan, kepada jawatan kuasa disiplin parti. Engaging outsiders untuk kempen bagi pihak kita. So sudah pasti jawatan kuasa pemilihan juga dia akan ada siasatan dia. Siapa yang contohnya yang KJ nak bawa ni, dia buat rimak-rimak menghentam calon-calon yang pro presiden contohnya, untuk calon mana, itu terserah kepada jawatan kuasa disiplin parti. Contoh gitu. Ya. Macam mana pula kalau ada orang lain yang kempen untuk calon lain tapi di media sosial, boleh lah kan? Ke macam mana? Boleh. Kalau orang lain, contohnya kalau ada orang ada duit, ini pun satu juga. Boleh juga terdedah kepada tindakan disiplin sekiranya ada bukti bahawa mereka engage bukan nak contohnya tiktokers ke apa ke, influencer ke apa semua kan. Kalau ada unsur bayaran dan sebagainya, ini mungkin tertakluk kepada jawatan kuasa disiplin parti punya dia boleh mengambil tindakan. Kalau tak ada bayaran, kalau tak ada bayaran, selamatlah. Tetapi influencer itu ataupun juru kempen itu hanya boleh kempen untuk seseorang calon dengan syarat tidak boleh memfitnah calon lain, tidak boleh mengata calon lain, dan tak boleh mengeji calon lain. Ini keputusan yang dibuat oleh jawatan kuasa disiplin parti. Boleh dibuat di media sosial dan media elektronik. Media cetak tak ada. Kalau kata kita ada kawan di bahagian A contohnya, kita bahagian H lah contohnya kan. So maksudnya kawan di bahagian A ni tolong kempenkan untuk calon bahagian H ni dekat bahagian A. Boleh lah kan? Boleh. Tapi melalui media sosial je lah. Media sosial saja. Bersemuka dia pun tak boleh. Bersemuka itu dah masuk dalam kategori melobi. Tak boleh. Mengedarkan kad, mengedarkan flyers, biodata calon, tak boleh. Tapi biodata calon kalau nak dipost dalam Telegram, Instagram dan sebagainya, poster tu boleh. Okey? Kita tahu Bersatu dan parti PAS akan cuba untuk mempengaruhi pemilihan. Bagaimana kalau dia orang bagi dana, bagi duit tu, macam mana kita nak atasi masalah tersebut? Itu terpulang kepada kebijaksanaan jawatan kuasa disiplin parti lah. Dan jawatan kuasa pemilihan parti pun sudah ada dia punya pasukan dia untuk memantau dan sebagainya. Maksudnya kalau orang daripada parti lain yang tolong kempenkan calon UMNO, macam mana tu? Kita serah kepada kebijaksanaan perwakilan. Paling penting sekali, perwakilan kena tahu kalau adalah parti lain yang berkempen untuk calon-calon tertentu dalam UMNO. Takkan tak faham lagi. Takkan tak faham lagi. Yang mana satu pejuang UMNO, yang mana satu gunting dalam lipatan, proksi-proksi musuh UMNO. Kena cerdik lah kalau ada musuh kita kempen untuk calon-calon tertentu. Ruyupkan dia lah dalam pemilihan parti. Pastikan dia tak menang. Sebab pernah berlaku tu kan 2018 kan. Siapa? Wartawan tanya dekat Mahathir tu, siapa lagi layak tanding presiden, disebut KJ. Okey. Kita tanya Tak apa, dia bukan calon. Kita boleh cakap.
Kalau bukan calon, kita boleh mengata. Okey? Ada lagi? Untuk calon-calon kalau nak tanding ni kan, dia bagi tarikh. Tapi yang ahli-ahli UMNO yang digantung ni, kalau dia nak buat rayuan, dia buat rayuan untuk dapat batalkan pergantungan dia lah. Semua yang digantung dan semua yang dipecat tidak ada syarat. Contohnya macam saya dulu tahun 1998, 6 Oktober 1998 bila saya dipecat oleh Tun Dr. Mahathir, hanya kerana saya cakap Mahathir pembohong. Satu perkataan je keluar, pembohong, kat dalam Dewan Merdeka. Saya dipecat dengan syarat 3 tahun tak boleh merayu. Masa tu pemecatan bersyarat 3 tahun tak boleh merayu. Tetapi yang baru-baru ni, semua yang dipecat, semua yang digantung, tak ada syarat. Dipecat daripada parti tanpa syarat, digantung daripada parti selama 6 tahun, tak ada syarat. Maknanya mereka boleh merayu bila-bila masa. Dulu saya kena tunggu 3 tahun baru boleh merayu balik. Punyalah takut Mahathir ni, punyalah takut Mahathir ni, 3 tahun baru boleh merayu balik. Sekarang ni tak ada masalah. Saya pun dipecat oleh Datuk Zahid, kan? Saya merayu 8 kali. Alhamdulillah. Kali ke-8 tu selepas 19 bulan saya diterima balik. Jadi tak ada masalah kalau KJ nak merayu balik, boleh. Tapi pasal dia bongkak, dia sombong, kan? Dia kata dia tak nak merayu. Kita pun faham lah mesej dia, hati dia di tempat lain. Cuma dia tak nak mengaku lah sekarang ni dia nak masuk mana. Betul tak? Saya pasti dia tak akan masuk mana-mana parti sehinggalah selesai pemilihan UMNO. Sebab ada peluang untuk dia masuk balik. Macam mana cara dia? Caranya senang. Pastikan calon-calon yang dia letak sebagai proksi untuk bertanding naik presiden, untuk bertanding MKT, untuk bertanding ketua pemuda, ketua wanita, ketua puteri, menang. Setidak-tidaknya mesti 2/3 mereka menguasai Majlis Kerja Tertinggi UMNO. Dan selepas tu mereka boleh pecat. Mereka boleh pecat presiden, mereka boleh pecat timbalan, kan? Dan dia boleh letak salah seorang daripada naib presiden tu menjadi pemangku presiden. Dan mereka dalam mesyuarat tersebut boleh membatalkan pemecatan ke atas Khairi, ke atas Norma, boleh membatalkan pemecatan ke atas Anwar Musa, kan? Dan boleh membatalkan penggantungan. Jadi perjuangan dewan ni belum selesai. Ini kita kena faham. Okey. Ini ada orang tanya tu dalam belah ni. Sebenarnya kalau orang luar dari UMNO mencerca calon, macam mana pula? Kesian pada calon tu. Memang kesianlah kepada calon. Tetapi kita tak boleh nak ambil tindakan kecuali buat laporan polis dan saman, kan? Buat laporan polis, saman. Kalau yakin bahawa apa yang dicakap tu fitnah, maka boleh saman, tak ada masalah. Okey? Ada lagi? Apa ni? Pasal kerja tadi. Tu pasal JJ ada buat statement. Okey. Dia kata Kita berpindah kepada isu-isu politik semasa. dia kata kerajaan perpaduan BNPH ni gunakan SPRM untuk memburukkan nama baik PN. Dulu masa Tun Dr. Mahathir mula dapat kuasa, apa yang dia buat? Kenapa dia dakwa Datuk Seri Najib sampai berpuluh pertuduhan? Tidak ada sebarang pertuduhan ke atas Presiden UMNO pada ketika itu. Tetapi bila dia minta supaya Datuk Zahid bubarkan UMNO,
dia minta supaya Datuk Zahid masuk bersatu. Datuk Zahid tak nak. Pada ketika itu sampai 87 pertuduhan Datuk Zahid kena hadap 10 hari selepas peristiwa tersebut. Dan kita bertanya dengan SPRM pada ketika itu. Kita tanya, kenapa kalau macam kes Lim Guan Eng dulu, Pang Likun yang menyogok kena dakwa, Lim Guan Eng pun kena dakwa. Tapi kenapa Datuk Zahid, orang Data Sonic, orang Mike EG tidak didakwa? Sebab mereka mengkategorikan sumbangan itu sebagai sogokan. Kan? Kenapa tak didakwa? Saya masih ingat lagi jawapan SPRM, tak apa, kita dakwa dulu, kita siasat kemudian. Betul tak? Maknanya mereka melakukan pendakwaan terpilih ke atas Presiden UMNO. Apa tujuan sampai 87 pertuduhan? Nak tunjukkan bahawa Presiden UMNO ni buruk betul perangai dia. Nak wujudkan persepsi. Akhirnya kantoi. Bila di Mahkamah Tinggi Shah Alam, rupa-rupanya yang dapat sumbangan daripada syarikat Alta Kirana, saksi pihak pendakwaan David Tan sendiri mengesahkan bahawa dia juga bagi kepada Tun Dr. Mahathir 2.6 juta melalui suami kepada anak saudara dia, Puan Sri Yasmin, iaitu Tan Sri Rahman. Dia juga bagi duit 1.3 juta kepada Tan Sri Muhyiddin Yassin melalui wakil. Dia juga bagi kepada Hishamuddin, dia bagi kepada KJ, dia bagi kepada ramai orang. Tetapi persoalan dia, kenapa hanya Datuk Zahid yang didakwa? Sedangkan laporan SPRM yang dibuat itu, nama pertama Hishamuddin Tun Nusin, nama kedua baru Datuk Zahid. Tapi pendakwaan ke atas Hisham tak ada. Sebab Hisham membantu Mahathir pada ketika itu. Ini kita kena faham. Hari ini bukan kita sengaja nak dakwa dia, bekukan akaun dia. Tidak. Ianya kerana kebodohan mereka sendiri. Apa taknya? Contohnya, Datuk Zahid ada terima sumbangan. Walaupun kita tahu fitnah yang 13 juta tu sebenarnya cuma ada 2 kali je sumbangan, 100,000 yang diterima daripada Alta Kirana ni. Tapi dia kata sampai banyak, sampai 13 juta lebih. Persoalan dia, itu semua dibuat secara sumbangan pribadi. Tetapi apa yang dibuat oleh Perikatan Nasional dan PAS ialah sogokan berskala besar yang nampak dengan mata kasar, yang semua orang nampak. Ada 90 orang. Yang semua orang nampak. Sampai di satu tempat tu, SPRM boleh kenal pasti 90 orang yang menerima. Cuba bayangkan. Daripada beribu tu, bila ambil gambar, pada insiden beberapa saat gambar itu diambil, sudah boleh mengenal pasti 90 orang penerima rasuah daripada PAS. So bila dia dah nampakkan sedemikian rupa, dah ada bukti jelas orang menerima rasuah, dan benda ni berlaku satu negara, timbullah soalnya, bagaimana parti yang baru wujud ini boleh ada duit sebegitu banyak? Bukan Datuk Seri Anwar Ibrahim arahkan SPRM ke, ataupun UMNO arahkan SPRM pergi siasat. Ini sebab kebodohan mereka sendiri. Kalau nak merasuah orang, pergi rumah ke rumah, buat secara senyap. Kadang-kadang kedapatan, tapi biasanya lepas. Itu yang bingainya dia orang ni. Kalau dia dah buat rasuah tu secara terang-terang, dan kemudian
bila kantoi, bila kedapatan, video dah tular, kemudian ada majlis angkat sumpah lagi, wallahi saya undi PAS, baru duit tu diserahkan. Bila dah ada bukti tu pula Haji Nordin merupakan ahli jawatankuasa PAS kawasan Marang, di mana Haji Hadi merupakan yang dipetua PAS kawasan. Tak boleh nak lari. Maka menjadi persoalan, dari mana Haji Hadi dapat duit? Itu baru Haji Hadi seorang. Ini satu negara. Maka disiasat ada 10 orang kontraktor. 10 orang kontraktor yang memberikan duit tunai, masuk dalam akaun parti ada, bagi secara tunai ada. Yang kita nampak dalam akaun bersatu pun dekat 300 juta tu, itu tak sampai celah gigi je. Sikit je. Yang 300 juta yang hari ni telah expose, telah terdedah. Dalam laporan audit tahunan Parti Bersatu sendiri mengesahkan mereka terima derma. Ada derma sampai 147 juta. Total duit masuk tu dekat 300 juta, 200 juta lebih. Itu duit yang mereka bersetuju untuk declare. Kita pun tahu orang ambil rasuah, takkan semua masuk dalam akaun parti. Bodoh kalau masuk dalam akaun parti. So, duit yang tak masuk akaun parti ni jauh lebih banyak. So, Tan Sri Muhyiddin tak payah nak kelentong kata tak ada duit nak bayar gaji. Ya Allah Akbar. Macamlah kita baru hari ni lahir. Betul tak? Kalau akaun parti dia ni dibekukan pun, dia tak ada masalah. Sebab dia dah bersedia. Dia tahu dia tak boleh menang pilihan raya ni. Kita pun tahu duit yang dihantar ke Australia, duit yang dihantar ke luar negara, duit yang ada dalam tempat-tempat tertentu. Cuma kita tak faham lah kenapa. Itu pun patutnya orang PN ni kena ucap terima kasih kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kalau Datuk Seri Anwar Ibrahim arahkan semua media pergi ke, contohnya lah, pergi ke rumah Muhyiddin, macam mana Mahathir arahkan media-media semua pergi ke pavilion, dia tahu duit-duit untuk Barisan Nasional ni lepas pilihan raya mestilah ada baki duit. Betul tak? Baki duit tu dulu simpan kat pejabat PM. Bila kita kalah pilihan raya, dikeluarkan daripada pejabat PM oleh anggota polis sendiri yang pindahkan. Kan ada lebih kurang 17 anggota polis yang menggelapkan 3.7 juta tak silap saya. Yang kena tangkap sebab beli motosikal ke beli apa semua cash. Dia orang yang bawa pergi ke pavilion. Tu yang ada hilang-hilang tu. So, kalau lah Datuk Seri Anwar Ibrahim ni memang nak anyaya, dia patut buat apa yang Mahathir buat. Dia hantar kameraman semua sekali, lepas dia bersatu kalah, hantar kameraman segala macam semua sekali, pergi dekat rumah Tan Sri Muhyiddin, jana baik, apa kontainer semua buka. Pergi kat rumah Hamzah Zainuddin, cek semua sekali, bawa kameraman. Kemudian kita tengok barang-barang, harta-harta, pusaka peninggalan. Masa tu dia orang beritahu, oh ini hadiah masa saya jadi Perdana Menteri, saya dapat dari sana. Tahu pula tu explain. Betul tak? Najib dia tak bagi. Datuk Najib sudah pastilah dia jaga 500 lebih kawasan Dewan Undangan Negeri dengan 222 kawasan parlimen. Lepas pilihan raya mestilah ada baki duit. Ada sewa kemah belum bayar, ada duit itu, hutang ini, hutang itu. Tapi bila kau dah ambil semua sekali, kau dah rampas, cuba tanya dengan kontraktor-kontraktor yang berbekalkan perkhidmatan barang-barang dan macam-macam kepada Barisan Nasional tahun 2018. Banyak yang tak dibayar. Sebab apa? Habis semua dirampas. Habis semua dirampas. Jangan lupa tu. Okey.